Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Di hujung minggu ni ada yang ke pasar dan sebagainya, tak apa. Ada yang memandu kereta, tak apa. Boleh sama-sama kita mendengar tazkirah pagi. Pada bicara kali ini membicarakan tentang bakti terhadap ibu bapa, itu yang pertama, dan yang keduanya sabar bila susah dan syukur ketika kita senang. Baik. Sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rayma anfu thumma rayma anfu thumma rayma anfu man adraka abawaihi 'inda al-kibari ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, kotor hidung seseorang dengan berlumuran tanah, maksudnya hina tu, kemudian menjadi hina pula, hina lagi, dan kemudian menjadi hina pula, yakni hina atas satu kehinaan yang lain. Yakni bagi siapa? Bagi seseorang yang sempat menemui seorang daripada kedua ibu bapanya. Dapat jaga seorang pun jadilah, kalau dapat jaga dua-dua paling baik. Atau kedua-duanya ketika mereka sudah tua, maknanya dia ada kesempatan hidup bersama kedua ibu dan ayah dia. Lalu ia tidak dapat berbuat bakti kepada mereka. Dia tak jaga mak ayah dia yang uzur ni. Dia tak buat bakti pun, ziarah pun tidak, jenguk pun tidak, bertanya khabar pun tidak, menjaga kebajikan mereka pun tidak. Dihantar pula di rumah anak, di rumah warga emas, orang-orang tua dan sebagainya. Kadang diletakkan di surau, terus tinggal cabut lari dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik, kehinaan atas kehinaan atas kehinaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang akan melayakkannya menjadi sepatutnya orang yang dah tua ni, dah dijaga ni, yang sepatutnya dijaga elok-elok ni, ia tidak dapat berbuat bakti kepada mereka, maka hinaan itu yang bertimpa-timpa ke atas anak yang tidak menjaga kedua ibu ayahnya, apatah lagi yang telah tua. Yang mana sepatutnya mereka yang akan melayakkannya, mereka ni siapa? Mak ayah ni. Menjadi penghuni syurga. Dengan sebab bakti kepada mak ayah tu, mudah kita mendapat redha Allah, lantas dikurniakan syurga yang tidak terkata nikmat dia. Situ maksud dia. Hadis sahih riwayat Muslim. Keterangan daripada hadis ini, sahabat-sahabat, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada ibu bapa adalah di antara perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Pagi ni kita dah bertanya khabar belum mak ayah? Mak, ayah makan apa pagi ni? Roti canai ke, nasi lemak ke, nasi kabu ke? Jiran kita apa khabar? Bertanya. Ke kita rajin post gambar-gambar makanan saja dekat FB kita, dekat Instagram ke, IG ke dan sebagainya, tapi kita tak pun hantar makanan kat mak ayah di kampung tu. Sekarang ni dah ada kemudahan macam-macam. Food Panda lah, Grab Food lah. Boleh je kita order makanan yang dekat kampung kita tu, ada juga orang yang berniaga dan menjual tu. Kita order, hantar ke rumah. Kitab pagi ni adalah kitab hadis 40 akhlak mulia. Anda bicarakan satu kitab yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, daripada Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, perihal tentang akhlak-akhlak yang baik. Kita pupuk diri kita. Ada daripada kalangan kita mak ayahnya masih ada. Saya tengok ada juga daripada rakan FB Adibah, seorang guru Al-Quran, dan juga merupakan seorang ibu tunggal. Dia menjaga ibu dia yang lumpuh, Masya Allah.
baru ni demam dan sebagainya, hampir-hampir pengsan dan sebagainya. Kadang-kadang kita roja dengan sahabat-sahabat kita sebelah-sebelah beranang sana, tinjau-tinjau, tengok-tengok kan dan sebagainya. Tambah pula waktu PKP ni mengajar pun tak boleh kan. Tak ada pelajar, nak online pun tak ada, tak apa-apa nak muncul sangat yang online tu. Terdesak dalam kehidupan, menyara anak-anak dan sebagainya tu. Tetap juga dia menjaga ibunya yang terlantar di atas katil itu dengan baik. Allahu Akbar. Dia mengambil peluang apa benda itu, pintu syurga dia melalui ibu dia, khidmat terhadap ibu dia kan. Dengan ayah, mungkin ayahnya dah kembali ke rahmatullah lama dah. Kita yang ada ibu, yang ada ayah ni, ambillah peluang menggembirakan mereka. Selepas Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntutan daripada Allah, yakni kita memuliakan kedua ibu ayah. Kita berlaku baik kepada mereka sama seperti kita berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah Taala meletakkannya kedua ibu ayah ni setelah kita beribadah. Yang ni tempat kedua selepas kita beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala telah memberikan keputusan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Pertama, jangan syirik, jangan syirik dengan Allah. Dan hendaklah kamu berbuat bakti kepada kedua ibu bapamu. Berbuat bakti, buatlah, jagalah sebaik-baiknya. Kadang-kadang ada anak 8 orang, 10 orang, nak bergilir silakan. Tapi kita maklum, kadang ibu ayah ni dia selesa dekat rumah adik-beradik yang tertentu, anak-anak dia yang tertentu tu. Tak apa. Tapi anak-anak yang lain janganlah lepas tangan. Support, bantu-membantu antara satu sama lain. Apa benda? Ulurlah sedikit kepada abang long, abang ngah tu, ataupun kak long, kak ngah ke, kak cik ke, yang tolong jaga ibu ayah kita tu, ulurlah sedikit. Jangan lupa, jangan nasi ulur aja, bertanya khabar pun tidak. Maka bertanya khabarlah. Tengok apa yang perlu di kampung tu, apa yang perlu di rumah ibu ayah kita tu, nak repair ke, nak buat maintenance dan sebagainya tu. Banyak perkara yang menyebabkan keredaan Allah berputik daripada kita buat kebaikan kepada kedua ibu ayah kita. Begitu. Baik. Oleh kerana itu, bakti kepada kedua ibu bapa sudah menjadi suatu perkara yang sangat lumrah dalam masyarakat Islam. Secara normalnya, mana-mana masyarakat pun berbakti kepada kedua mak bapak dia tu. Islam apatah lagi sangat-sangat menekankan perkara ini. Yang mana telah pun difahami oleh semua lapisan masyarakat Islam dan oleh lapisan masyarakat yang masih belum kehilangan nilai kemanusiaan yang murni. Amat malang apabila kita menjadi anak yang lupa diri. Apabila kita menganjak usia semakin mewah, semakin beruntung, semakin senang dan sebagainya. Apakah perhatian kita terhadap ibu ayah masih sama seperti dulu ataupun semakin baik? Itu satu. Apakah sedekah kita kepada mereka bertambah-tambah ataupun maintain juga dengan nilai yang sama kedekutnya? Allah Ta'ala bagi nikmat tu untuk kita syukuri. Syukuri macam mana? Memberi kepada mereka yang layak menerimanya daripada kita, apatah lagi orang yang dekat, yakni ibu ayah, anak isteri, adik-beradik. Ada adik-beradik kita yang menjaga ibu ayah di kampung tu, dia kerja susah, buat kerja kampung sahaja. Kita ni duduk di bandar, ada gaji tetap, PKP pun gaji jalan. Tolonglah. Begitu. Kan tak boleh lah nak balik kampung kan. Nanti kalau dah selesai PKP ni, nanti balik jenguk. Banyakkan berbual dengan dia, bercakap hati ke hati. Jangan bercakap tu layan handphone sambil bercakap, tapi mata melihat ke handphone, tak melihat pada mata ibu ayah. Itu namanya kurang ajar. Jangan dibuat macam tu. Baik, kita semua maklum bahawa ibu bapa telah banyak bersusah payah dalam memelihara anak. Ada orang yang membesarkan anak penuh pahit, jerih, kepedihan dia membesarkan anak-anak. Ada yang bawa beca, ada yang bercucuk tanam, membanting tulang di sawah, ada yang mengait sawit di felda-felda ke Velcro, ikutlah mana-mana sekalipun.
ada yang menjaja pagi dan petang. Tak cukup pagi dan petang, malam pula bekerja. Masa dia untuk ke masjid surau pun sangat terhad. Semata-mata apa? Kerana mencari bekalan hidup yang halalan thayyiban ni, kerana nak membesarkan anak-anak. Wahai anak-anak, kan, yang lupa, yang lalai, yang cuai, enjoy dengan kawan-kawan hingga meninggalkan pelajaran yang sepatutnya diburu supaya nak menjadi orang yang berjaya masa hadapan ni. Tengok betapa susah mak ayah kita buat kerja. Kan, kalau kita tengok, ya Allah, pagi mak aku meniaga nasi lemak, petang ayah aku pula jual apa benda, pisang goreng. Dua-dua bekerja sama. Tiba-tiba hari hujan, langsung pisang goreng tak luak tah ke mana. Adalah 2-3 ringgit saja. Modal hari tu RM100, habis pakai macam tu je. Tak jual dah pisang goreng yang hari ni untuk dijual pada hari esok. Takkan mungkin berlaku macam tu. Tu kebanyakannya, kan. Allahu Akbar. Jadi kalau anak-anak ni melihat kesusahan ibu ayah, dia akan belajar sungguh-sungguh. Dia akan jadi anak yang soleh. Dia akan jaga perangai, dia akan jaga maruah diri dia tu. Jangan nanti ada anak-anak yang pergi ke kolej, ke universiti dan sebagainya. Pernah ada dengar, kan, sahabat kami berkongsi ceritalah, kan, si mak ni telefon anak dia kata, kejap mak. Kat mana tu? Kat surau. Dan rupanya hakikat yang sebenarnya bukan kat surau. Dia dengan kawan-kawan dia dekat kolej. Yang anak perempuan ni tengah hisap vape, tengah hisap rokok dan sebagainya. Dibohongnya maknya macam tu. Ya Allah, mak dah didik baik-baik, ayah dah didik baik-baik di rumah. Kamu keluar saja daripada rumah, berkawan dengan orang yang kamu salah memilihnya, maka kamu akan jadi orang yang salah. Sebab tu penting, kan, ibu-ibu, ayah-ayah, apabila nak melepaskan anak keluar daripada rumah, pergi ke kolej, pergi ke universiti, pergi ke institusi mana-mana, bekerja ke duduk di rumah bujang sekalipun, dia kena pilih nak Kak Long, Kak Ngah, Abang Long, Abang Cik dan sebagainya, kan. Mak dan ayah dah didik kamu di rumah, dah didik kamu juga di sekolah dulu. Sekarang kamu akan keluar daripada rumah menuntut ilmu di luar pula, menyambung pelajaran ataupun bekerja ataupun hidup dalam masyarakat di luar sana, kan. Mak ayah tak boleh tengok. Hanya yang mak ayah boleh buat hanya telefon sekali-sekala, begitulah. Adapun penting mak ayah nak pesan, kamu di luar nanti ada 2 benda yang kamu kena perhati, yakni orang yang boleh dibuat kawan, satu, yakni bukan penjenayah, dan orang yang boleh dibuat sahabat. Maka dia kena tahu, kalau aku bekerja ni, yang kawan ni macam mana? Oh, ni sekadar nak berbual-bual gitu saja, bukan dibuat sahabat. Sahabat ni yang macam mana? Orang yang berkongsi masalah kehidupan dengan kita, orang yang memimpin kita pada jalan yang betul, orang yang boleh menegur kita apabila kita tersalah dan sebagainya. Maka ini namanya sahabat yang mengajak kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jahat itu kita berkawan dengan dia, itu bukan sahabat, itu subahat namanya. Ada beza kat situ, kan? Baik. Maka lihatlah kesusahan yang telah pun mereka korbankan dalam nak memelihara kita, membesarkan kita ni. Baik. Di samping itu, sangat banyak pula yang telah dibelanjakan untuk keperluan anak-anak mereka. Kalau kita hitung-hitunglah, mak ayah kita hari-hari, kan, beli makanan, goreng ikan, masak nasi, beli sayur, daripada umur kita sejak lahir sampailah kita besar umur 18, 19, 20 hinggalah kita boleh bekerja, kan. Sekian lama tu agak-agak berapa puluh ribu yang telah dibelanjakan, kan, yang menyekolahkan kita tu, hantar kita ke kolej, ke universiti tu, bayar yuran-yuran semester tu berapa banyak tu. Apakah mampu anak-anaknya pulangkan balik duit tu? Mungkin ada juga yang mampu, tetapi apakah dia boleh mampu membalas balik hubungan kasih sayang ibu ayah? Tidak akan mampu sama sekali. Tidak akan mampu sama sekali. Maka wajarlah memberikan perhatian kepada ibu ayah, dan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan jangan dilupa, jangan diabaikan. Namun bagi anak perempuan yang telah berkahwin, maka ibu ayah dia tu selepas dia memelihara tanggungjawab terhadap suami, selepas Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suaminya, kemudian ibu ayahnya. Bagi orang yang belum berkahwin, yang wanita ini, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua ibu ayahnya. Begitu. Namun bagi orang lelaki, dia tidak boleh terlepas, tetap Allah taala dan Rasul, dan kemudian ibu ayahnya, dan yang ketiga barulah isterinya.
Kedudukannya begitu. Ya. Baik. Maka adalah sangat wajar seorang anak mengenang jasa baik kedua orang tua dia. Kan, gembirakan mereka. Kan, seronok saya kadang-kadang, kan, ramai orang dia wakaf. Ustaz, ini saya wakaf untuk mak dengan ayah saya. Saya tak dapat buat bakti dulu sebab dulu saya tak ada kemewahan dalam kewangan saya. Sekarang ni saya dah ada kemampuan sedikit. Saya nak buat wakaf setiap bulan untuk pembinaan masjid yang ustaz duduk bubuh dalam rancangan Assalamualaikum TV Al-Hijrah hari itu. Yang ada juga di dalam WhatsApp dan sebagainya, juga di dalam FB. Silakan kita buat wakaf untuk kedua ibu ayah kita sebagai tanda kasih sayang kita. Hubungan kita tidak putus dengan mereka. Maka wakaf ini akan berjalan apabila kita niatkan untuk kedua ibu ayah, kan, supaya mereka mendapat kesenangan di alam barzah mereka. Boleh juga kita niatkan sedekah itu, kan, sebagai kafarah. Mungkin ada dosa mak ayah dengan orang yang tidak terangkat. Ya Allah, aku bersedekah ini niat untuk kedua ibu ayah aku, maka engkau kafarahkanlah dosa-dosa yang mungkin mereka lupa, yang mungkin ada orang yang akan menuntut, kan, balas daripada dosa tersebut pada hari akhirat. Maka tebuslah ya Allah dengan sedekah ini. Begitu juga ada anak yang terfikir, mungkin mak ayah aku ada berhutang dulu, kemudian berhijrah dan sebagainya, lalu dia lupa dengan siapa yang mereka berhutang untuk dijelaskan balik. Ataupun orang yang pemiutang tu dah meninggal dunia dan sebagainya. Maka anak-anak ini dia bersedekah, dicari di mana-mana ruang dan peluang yang ada, diniatkan untuk kedua ibu ayah. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita meninggal dunia kelak, cukup banyak kisah orang-orang yang meninggal dunia, yang mati ni, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan seketika ke dunia. Mereka nak buat apa? Mereka nak bersedekah. Allahu Akbar. Sangat beruntung bagi orang yang sentiasa mengutamakan setiap harinya mesti ada bersedekah. Apakah hari ini kita dah bersedekah belum? Apakah hari ini kita dah bersedekah niat untuk ibu ayah kita? Kita bersedekah untuk diri kita tu dah dapat pahala dah untuk mak ayah. Sebab apa? Mereka lah yang didik kita supaya menjadi anak yang soleh. And ada orang bertanya, Ustaz, macam mana pula kalau saya ni dibesarkan oleh keluarga angkat? And umur saya 7 hari, mak ayah dah bagi dah kepada keluarga angkat sebab mak ayah hidupnya susah. Anak beranak ramai, adik-beradik saya ramai. Lalu saya yang bangsu ni dijaga oleh orang lain. Apakah pahala ini dapat pada mak ayah saya yang sebenar, atau pahala ini dapat pada mak ayah angkat saya? Lalu kebaikan-kebaikan dibuat tu sebab kerana didikan orang yang membelanya, orang yang mengajarnya, maka kebaikan yang dia buat dapat pahala yang sama kepada orang yang mendidik dia dulu. Siapa dia? Keluarga angkat dia. Lalu macam mana mak ayah yang betulnya tu? Maka dia perlu niatkan, ya Allah, jika ada pahala pada amalanku ini, berilah pahala yang serupa buat kedua ibu ayah aku yang sebenar. Aku tak tahu di mana mereka. Aku yakin mereka tinggalkan aku bersama dengan keluarga angkat ni kerana mereka susah, kerana mereka tidak mampu untuk membesarkan aku. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak kisah setahun 2 yang lepas ada seorang jururawat lelaki, kan? Dia tinggalkan kisahnya di rancangan TV lah, rancangan sepatu ke apa benda ke, kalau tak silap lah, meja bulat sepatu kalau tak silap. Dia memburu siapa? Memburu ibu dan ayahnya yang sebenar. Sampai sekarang tak jumpa lagi, kan? Dia ditinggalkan di hentian bas Kelang, kan? Di dalam kain napkin, di dalam satu bekas tu, carrier tu, kan? Lalu ditemui oleh seorang makcik yang membelanya hingga umurnya 20 tahun lebih daripada usia bayi tu. Hingga umur 20 tahun lebih. Makcik tu pun dah kembali ke rahmatullah. Tapi dibesarkan anak ni, anak angkatnya ni dengan cukup baik. Lalu dia terfikir, di mana ibu dan ayahku yang sebenarnya? Dia terfikir, mana ibu ayah aku yang sebenarnya? Sayangnya dia pada mak ayah dia. Tahu dia ditinggalkan tu, tetapi dia tidak menyangka buruk kepada mereka. Sebaliknya tetap menyangka baik kepada kedua ibu ayahnya. Masya Allah. Baik. Apakah lagi di saat mereka berada dalam usia yang sangat tua, maka lebih-lebih lagi kita perlu menjaga, memelihara dia. Kan kadang-kadang tu ada di usia tua tu nyanyok.
Nyanyuk memang menuntut kesabaran. Tuan-tuan, puan-puan, masa mak ayah kita membesarkan kita, apakah mereka tidak sabar? Mereka sabar. Mereka tak campak kita di sana sini, tak. Kita buat perangai pun tetap dia bela kita. Tetap dia bela kita. Sampailah kita besar, boleh hidup sendiri dan sebagainya. Sabarnya mereka. Lalu waktu saat mereka tua, uzur dah nyanyuk ni, mungkin setahun, 2, 3 tahun, 5 tahun, macam contohnya lah kan. Diuji kesabaran tu apakah ada pada diri kita. Sebenarnya apabila kita menampilkan kesabaran kita kepada kedua ibu ayah kita, anak-anak akan melihat cerminan tersebut, kerana mereka juga akan menjaga kita sebagaimana kita menjaga kedua ibu ayah kita. Akhlak anak-anak adalah ditiru daripada akhlak mak bapak. Begitu keadaan dia. Yang lemah, segala-galanya mereka dah lemah dah, di mana mereka sangat mengharapkan bantuan orang lain, tak lain dan tak bukan anak-anaknya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai daripada kalangan kita selalunya apabila ibu ayah kembali ke rahmatullah, jarang ataupun ada pun kadang-kadang sajalah yang memandikan, mengkafankan ibu ayah. Belajarlah. Boleh je beli buku kitab panduan pengurusan jenazah, baca dan bertanya pada jawatankuasa masjid macam mana cara nak buat pengurusan jenazah ni apabila berlaku pada mak ayah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, masa kita memandikan ibu dan ayah, sebenarnya mereka tersenyum. Benda-benda ni kadang-kadang berlaku secara zahir, terang-terang Allah Ta'ala tunjuk. Macam kami memandikan ibu kami, meninggal dunia lebih kurang 12 tahun, 13 tahun yang lepas. Wajah mak senyum melihat muka saya sendiri. Saya ketika itu di sebelah lambung sebelah kiri. Sebelah depan saya adik saya Ustaz Syahrizan pula. Kami memandikan bersama-sama mak kami mengkafankan, kami mengimam, saya mengimamkan solat jenazah tu, dan adik saya mendoakan bagi sekalian jemaah juga. Ya Allah, waktu kami mandikan dan waktu kami kafankan, senyum wajah mak. Ya Allah, tuan-tuan, rebutlah peluang masa saat mereka masih hidup, buat bakti sebaik-baiknya. Apatah lagi setelah mereka pergi, teruskan bakti itu, melebar bakti itu pada orang lain pula. Dan jangan lupa niatkan juga pahala. Ya Allah, jika ada pahala pada khidmat bakti aku ini, berilah pahala yang serupa buat mereka. Macam tu ya. Baik. Anak yang soleh selalu berbakti terhadap orang tuanya ketika masih hidup, dan selalu berdoa untuk mereka apabila mereka telah mati. Dan jangan lupa, setiap kali apabila kita kembali ke rahmatullah, roh kita akan berada di sisi kita dan melihat siapakah yang menziarahi aku ketika itu, hinggalah kita dihantar ke kubur. Roh kita sendiri akan melihat siapakah yang mengusung jenazah aku, siapakah yang sama-sama turut serta berdoa, bertahlil dan sebagainya. Tiba-tiba kalau kita lihat, ya Allah, anak aku buat tak tahu je, dia borak dengan kawan-kawan dia. Ya Allah, hampanya kedua ibu ayah ketika itu. Sedangkan kita sangat berhajatkan kepada mereka. Mereka itulah umpama pintu nak menuju ke syurga nanti. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada hadis yang seterusnya, yang ini berkaitan dengan sabar ketika susah, syukur apabila senang. Sabar ketika susah, syukur apabila senang. An Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban la amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika la ahadin illa lil mu'minin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu sarra'u sabara fakana khairan lah. Daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh baik nasib orang yang beriman, orang-orang Islam, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Ini orang yang tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Dan ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan itu, apabila setiap orang melepasinya, pahala yang besar menanti mereka. Apabila mendapat kesenangan, maka ia akan bersyukur. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Mengekali taat dan meninggalkan maksiat. Itu makna syukur. Lawan kepada syukur ialah kufur, yakni melakukan maksiat, meninggalkan ketaatan. Itu namanya kufur. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia bersabar. Musibah ni banyak benda. Kehilangan pekerjaan, kematian ahli keluarga, kematian kawan, hilang kenderaan, dicuri dan sebagainya, jatuh sakit, kena COVID. Ini musibah. Musibah-musibah ni dia ada dua. Setengah dipanggil musibah, setengah dipanggil bala. Dan bala ni yakni bagi orang yang kufur kepada Allah. Musibah ini dipanggil bagi orang yang mukmin, yakni orang yang beriman. Musibah apabila dilihat dengan mata hati, ni macam sekarang ni, ramai orang tengah susah, nak berniaga pun tak jalan, nak berkuliah pun tak jalan, nak hidup kat luar berniaga dan sebagainya susah. Ramai yang dah tutup kedai, restoran besar-besar pun tutup habis dekat Bangi ni dan sebagainya. Shopping complex tu ada yang dekat Kip Mall tu, banyak yang dah tutup dan sebagainya. Kerana apa ni? Sebenarnya kerana kita banyak melakukan dosa kepada Allah. Allah Ta'ala datangkan penyakit ini untuk kita muhasabah dan melihat kembali, apakah dosa aku yang sekian banyak aku belum bertaubat kepada Allah. Aku belum menambahi zikir, aku belum lagi memperkemaskan salat aku, puasa aku dan sebagainya. Tak lama lagi, lebih kurang 66 hari, 65 hari lagi, kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Begitu. Lalu, tapi kita masih hidup tak? Ya, kita masih hidup. Maka peluang kehidupan ini Allah Ta'ala tunggu apa? Taubat daripada kita. Taubat daripada kita. Baik. Maka syukur itu baik baginya, bagi orang yang bersabar dengan musibah yang dihadapinya. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia sabar, maka sabar itu baik baginya. Sabar dalam menghadapi musibah bukan makna kita pasrah, tak apalah, nak macam mana. Bukan begitu. Sabar apabila ditimpa musibah, kita minta dengan Allah, ya Allah, berikan aku, bukakan aku, bagi aku ni pintu-pintu bagaimana aku boleh mengusahakan dengan jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Maka hajat kepada doa itu perlu juga ada usahanya. Apa dia usaha dia, tuan-tuan? Paling tidak usaha kita adalah dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tenung tilik diri kita. Satu hari kita berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Satu hari kita berselawat, selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-qad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ni dalam surah Yasin ni ada selawat tafrijiyah. Ni ada selawat tafrijiyah. Dituntut di sini supaya kita mengamalkannya 11 kali selepas solat. Baca tu dengan bertenang 11 kali. Jangan malas-malas. InsyaAllah Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu rezeki. Pintu rezeki ni bukan semata-mata duit, bukan semata-mata harta. Kehidupan kita tu dipanjangkan umur, diberikan kebahagiaan anak isteri, kawan-kawan yang baik, dapat pekerjaan yang baru, sihat tubuh badan. Itu semua rezeki tu. Tenang fikiran. Dan antara manfaat fadilat selawat tafrijiyah itu adalah apa? Diberikan ketenangan hati, dibukakan pintu-pintu penyelesaian kepada masalah yang sedang kita hadapi. Ini juga adalah sebahagian daripada jalan usaha. Jangan pandang benda tu kecil. Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang 1000 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Lalu datang ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, apa gerak kerja kita akan buat dalam menghadapi kesusahan hidup di dunia pada waktu ini. Baik. Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya walaupun ia terpaksa berhadapan dengan
berbagai-bagai ujian. Kan? Kita apabila nak naik darjat, nak naik pangkat, ada ujian yang kita kena duduk, ada temuduga yang kita kena lalu. Begitu juga dalam pelajaran, ada SRP, ada SPM dulu kan, PMR, UPSR dan sebagainya. Degree pun ada, semuanya ada ujian. Nak naik ke peringkat yang lebih atas sudah pasti ada ujian. Manusia diuji saban hari. Sama ada benda yang baik itu juga ujian, yang buruk itu juga ujian. Apakah kamu sabar? Apakah dengan ujian benda-benda yang baik, namanya harta yang melimpah ruah, apakah kamu sabar menahan diri daripada maksiat, ataupun kamu lantak aja, dah duit aku belasah ajalah, umpama contoh. Dan begitu. Hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah bagi orang yang sabar ni. Sabar apabila menghadapi ujian-ujian ni, dia mengekalkan taat. Dia tidak protes. Ada setengah orang sampai nak bunuh diri. Aku semayang sekian lama, tiba-tiba kau datangkan macam ni, ya Allah. Aku tak nak semayang lah. Aku dah berzakat lama, tiba-tiba kau datangkan macam ni, ya Allah. Buat apa aku bayar zakat selama ni? Allah Ta'ala uji sikit, patah terus. Kan? Patah terus. Allah Ta'ala uji sakit dengan kanser dan sebagainya. Aku tak nak dah berzikir. Aku nak buat yang fardu saja. Yang sunat-sunat aku nak tinggalkan. Rugilah. Rugi. Yang fardu itu hak Allah. Yang sunat itu hak kita. Dan yang sunat itu mengundang apa? Kan? Kita menabur modal yang lebih mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia. Tuan-tuan perasan tak? Betapa ramai pengarah-pengarah filem barat daripada kalangan mereka yang bilioner, jutawan dan sebagainya, bunuh diri kerana tak berjumpa jalan ketenangan. Ramai yang bunuh diri dan sebagainya. Minum ke kaki judi dan sebagainya, terjun bangunan ke, terus telan pil ke, bunuh diri begitu. Kerana tidak menemui jalan ketenangan. Jalan ketenangan hanya datang dengan beriman kepada Allah. Ada orang bertanya kepada saya, satu hari ada seorang sahabat tu daripada Pulau Pinang, dia telefon. Dia rasa macam nak bunuh diri dah, dia kata. Apa masalahnya? Tunang saya meninggalkan saya. Tunang saya meninggalkan saya, dia mencari orang lain. Saya rasa fed up-nya. Saya dah labur duit sekian banyak, jaga dia, jaga mak dia. Tiba-tiba rupanya ada partner yang lain. Frustration saya, Ustaz, macam mana, tolonglah Ustaz. Saya tak tahu nak buat apa ni. Saya kosong fikiran saya. Kamu ni pernah tak ke masjid surau? Adalah Ustaz. Bila? Hari Jumaat, solat Jumaat. Yang solat fardu, pergi tak berjamaah? Belum. Memang saya tak pergilah. Apa kata kalau kamu pergi? InsyaAllah, kalau kamu baca meter ni dan sebagainya ni, baca-baca meter, dia kerja baca meter TMB tu, lagi setengah jam nak masuk waktu, kamu tinggalkan dulu baca meter, awal-awal siapkan diri pergi ke surau berdekatan dengan area tempat kamu baca meter tu. Duduk berzikir dulu, kamu akan lebih tenang. Seminggu selepas tu dia telefon Ana, Ustaz, terima kasih kerana tunjukkan Ana jalan bagaimana nak dapat ketenangan. Memang betul nak mendapat ketenangan adalah di masjid. Memang betul nak dapat ketenangan adalah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja jalannya. Perbanyakkan zikrullah. Maknanya alhamdulillah dia bersyukur. Tak jatuh dalam orang yang kufur nikmat, meninggalkan taat apabila sedikit ujian. Tunangnya berkawan dengan orang lain. Berkawan dengan orang lain, kawan-kawan tu langsung berlaku hubungan yang terlarang. Lalu kita beritahu dia lah, tak apalah, Allah Ta'ala ambil orang yang bakal menjadi pasangan hidup kamu ni lebih awal dipasangkan dengan orang lain, sebab dia tidak layak bagi kamu. Awal-awal lagi Allah Ta'ala dah tunjukkan bahawa dia adalah pelaku maksiat. Adakah kamu akan senang kalau kamu dah mengahwini dia, tiba-tiba selepas kahwin tu berlaku maksiat antara isteri kamu dengan orang lain? Mana lebih baik? Dia kata, betul lah Ustaz, memang itulah yang lebih baik. Kita, kalau dia dah jadi isteri kita, tiba-tiba dia buat macam tu, sakitnya yang teramat-amat. Masya Allah. Baik, maka dia lega tak? Lega, bersyukur dia. Baik. Di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan.
Apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat untuk mencari keredaan Allah, baik untuk kegunaan dirinya sendiri atau untuk kebaikan orang lain. Kan? Orang yang bersyukur, dia melihat kesenangan yang dia ada bukan semata-mata untuk diri dia, tetapi dia berkongsi juga untuk orang lain. Kerana apabila dia mampu memberi, dia akan merasa satu kepuasan diri. Dia akan merasa kemanisan apa? Kemanisan memberi tu, menyumbang tu. Diberi kepada fakir miskin, diberi kepada masjid dan sebagainya, diberi kepada orang-orang yang memerlukan. Maka pada saat hari yang dia gagal memberi, dia qada pula hari yang berikutnya. Dia qada supaya apa? Supaya dia rasa macam tak terhutang. Walhal memberi itu, bersedekah itu bukan benda yang wajib bagi diri dia, kecuali benda namanya zakat. Maka itu sedekah yang wajib. Maka sedekah yang sunat ni dia buat dalam keadaan apa? Semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita dapat sedekah ke belum? Jangan lupa tariklah duit yang biru ke, duit yang hijau ke, yang merah ke, ikutlah dalam kemampuan masing-masing. Tarik, masukkan dalam mangkuk, letak dekat meja makeup dalam master bedroom kita tu. Letak dalam mangkuk tu. Nak letak kat ruang tamu pun boleh. RM1 pagi, RM1 setiap pagi. Kan? Cukup sebulan tu, ni namanya sedekah subuh lah. Cukup sebulan tu kita bagi pada jiran yang susah. Cukup sebulan tu kita pergi ke hospital, katakanlah kita boleh pergi ziarah di hospital tu. Tengok siapa dia. Ada orang-orang yang duduk di ward kelas 3 tu, orang miskin dan sebagainya. Bagi duit kat dia. Bagi duit. Jangan bagi yang RM1 tu, tukarlah dulu. Tukarlah dengan duit merah ke, duit hijau ke. Kalau RM1 tu kan tebal tu kan. Kena cerdik juga benda tu. Ataupun katakanlah susahlah nak masuk dalam hospital Ustaz. Macam mana cara yang senang sikit? Sampai-sampai dekat hospital tu, bagi pada tukang sapu, bagi pada jaga-jaga yang ada tu. Mereka tu orang susah, tuan-tuan. Mereka tu orang susah. Tukang sapu tu jadi tukang sapu tu bukan semata-mata tukang sapu je. Siang kerja tukang sapu, malam tukang basuh pinggan pula di kedai, di restoran dan sebagainya. Siang malam dia bekerja. Kita kerja siang saja, malam kita berehat, tengok TV dan sebagainya. Kenangkan kesusahan mereka supaya kita mendapat kesenangan mana? Pada negeri akhirat nanti. Begitu ya. Amalkan, biasakan diri dengan bersedekah, bahkan merasakan hari itu takkan sempurna tanpa sedekah. Kalau kita tak bersedekah, tak rasa seronok. Kita rasa macam terhutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan apabila berada dalam kemiskinan atau kesusahan, ia akan sabar menerima takdir Allah itu dengan hati yang lapang dan dada yang luas. Dan kalau orang yang arifin saat diuji oleh Allah, dia tetap juga senyum, kekal taat, bahkan lebih baik daripada itu. Saat diuji dengan kemewahan, dan hati dia tidak pun ditakluki dengan kemewahan itu. Kemewahan itu berada di bawah tapak kakinya, bukan berada di dalam hatinya. Itu orang yang arif billah. Dan orang yang apabila dipuji, dia tidak merasa melangit, tak merasa kembang dan sebagainya. Apabila dikutuk, dikeji dan sebagainya, dia tetap tak merasa dipijak. Itulah dia orang yang arif billah, orang yang hatinya berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah diberikan jazbah, keterbukaan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pautan hatinya dengan dunia, dengan makhluk, dengan nafsu, semuanya terkeluar, tercampak habis. Kerana apa? Hatinya telah terkait, telah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berhajat kepada orang yang nak menjadi orang-orang yang mukmin, orang yang lekat hatinya dengan Allah, tak lain dan tak bukan adalah dengan memperbanyakkan zikrullah. Begitu. Adapun orang yang beriman, maka ia selalu berada dalam keadaan yang adapun orang yang tidak beriman, maka ia selalu berada dalam keadaan yang tidak baik. Kerana apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan lupa daratan. Dia merasakan Tuhan sedang membahagiakan aku, walhal dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disangkakan Tuhannya Tuhan yang betul lah, sebenarnya yang palsu, bukan Tuhan pun. Maka dia dalam apa?
kenikmatan yang sementara lah yang dia dapat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang bertanya, Ustaz, macam mana pula kalau orang kafir yang pemurah di atas dunia, apakah Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepadanya? Maka jawapan alim ulama ialah, ya, Allah Ta'ala memberikan padanya ganjaran juga sebelum daripada matinya. Apa dia tu? Yakni diringankan sakaratul maut baginya. Diringankan sakaratul maut baginya. Kebaikan yang dia buat tu sekian lama tu, Allah Ta'ala datangkan gantinya, yakni sebelum mati sakaratul mautnya tu diringankan. Itu dia rupa-rupanya. Namun bahkan yang lebih beruntung ialah orang yang tiba-tiba sejam saja lagi akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak peristiwa-peristiwa yang macam ni berlaku. 2-3 minggu yang lepas berlaku di hospital Kota Kinabalu, Sabah. Seorang Cina Kristian minta anak saudaranya yang dah lama masuk Islam, tolong Islamkan aku, tolong ajar aku apa dia kalimah untuk aku sebut supaya aku diiktiraf sebagai seorang Muslim, dan apakah artinya kalimah-kalimah tersebut. Selepas saja dia mengucap syahadah, sejam selepas itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, segala kebaikan yang dia buat semasa hayatnya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pahala. Yang asal tu sia-sia, menjadi pahala, seolah-olah dia kembali kepada Allah dalam keadaan sekeping ataupun sehelai kain yang putih bersih. Subhanallah. Tuan-tuan, menyumbanglah pada jalan agama, tak kira lah nak sponsor kuliah ke, ataupun nak support pembinaan madrasah mu'allaf yang dibina oleh sahabat saya, usaha beliau Ustaz Muhammad Fadli Yusof di Jenderam Hilir, tak jauh daripada kuartus yang saya duduk ni. Keperluan tinggal lagi 100,000. Alhamdulillah dah hampir siap dah. Ataupun nak menyumbang kepada masjid ke dan sebagainya, saya adalah sebagai ketua wakaf pembinaan masjid Bandar Tasik Kusuma. Tuan-tuan boleh buka blog Kombat, Kompleks Masjid Bandar Tasik Kusuma. Ataupun nak menyumbang kepada UAS Tube, Ustaz Afif Syukri Tube yang menaja program kita pada pagi ini. Yang penting setiap hari kita memikirkan apakah usaha aku pada jalan akhirat untuk kehidupan aku yang panjang di depan sana. Begitu ya. Moga-moga kita bertemu lagi insya-Allah dalam rancangan-rancangan yang baik ini, memperingati tentang kematian kita, memperingati tentang Khalik yang menjadikan kita sebagai makhluk, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasalah mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan, hargailah nikmat kehidupan yang ada ini, bersabarlah saat kita sedang susah, mengekalkan taat, berterusan, perbanyakkan zikrullah, dan bersyukurlah ketika kita senang. Sekian dahulu. Maaf daripada kata-kata yang tersalah tersilap di sana sini, mungkin ada. Segala kesempurnaan itu datang daripada Allah. Segala kelemahan, salah silap dan sebagainya daripada kelemahan kejahilan diri saya sendiri. Maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.